Assalamualaikum. Sekarang kita sambung untuk graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, ini pertama kita akan masuk ciri-ciri graf fungsi trigonometri, iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan y sama dengan tangent x. Okay, kenapa dia y? Sebab graf kan memang kita biasakan kata y sama dengan apa-apalah. Okey. So, dia bagi 0 hingga 360. Okey, jadi ini adalah 3 bentuk bagi graf awak. Ini graf sin, ini cos, ini tangent. Okey, awak boleh lihat di situ. Okey, ini penerangan tentang sifat bagi graf sin, iaitu dia punya nilai maksimum dia 1. Okey, nilai minimum dia negatif 1. Iaitu maksimumnya apabila pada dia 90 darjah dan juga minimumnya pada 270 darjah. Dan dia memintas pada paksi x pada x sama dengan 0, x sama dengan 180 dan x sama dengan 360. Dan dia memintas pada paksi y apabila y dia sama dengan 0. Okey, itu graf sin. Kalau graf cos, dia punya nilai maksimum 1 apabila x dia sama dengan 0. Okey, dan juga apabila dia 360 dan nilai minimumnya negatif 1 apabila x sama dengan 180. Dia memintas paksi x pada x sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Okey, 90 dan 270 dan memintas pada paksi y iaitu pada nilai 1 iaitu apabila y dia adalah 1. Okey, dia memintas kat sini. Okey, ini. Okey, itu dia punya pintasan y dia. Yang ini untuk pintasan x. Okey. So, kalau untuk graf tangent pula, okey, nilai maksimum dia ialah infinity. Maksudnya dia tak ada nilai yang tetap, dia boleh naik macam ni. Okey. Okey, dan nilai minimumnya juga adalah negatif infinity. Dia meminta spasi x pada x sama dengan 0, x sama dengan 180 dan x sama dengan 360. Dan meminta paksi y pada y sama dengan 0 sahaja. Dan nilai tangent 90 dan tangent 270 adalah tidak tertakrif. Sebab tu dia kata infinity. Okey. So, ni latihan awak. Cuba jawab. Kemudian kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi y sama dengan A sin bx tambah C dan y sama dengan A cos bx tambah C dan y sama dengan A tangent bx tambah C. Okey, kat sini awak boleh tengok. Ini ada penerangannya. Okey. Apabila A berubah, nilai maksimum dan minimum juga akan turut berubah. Apabila B berubah, graf akan termampat atau mengembang. Okey. Maksudnya kalau bila tadi, okay, sebab dia ada ni kan, A. Kalau nilai kat depan ni berubah, okey, nilai maksimum dan minimum dia tu akan berubah. Sebab sebelum ni pun memang awak belajar dalam graf. Okey, nilai A itu menentukan sama ada dia senyum atau masam. So, A itu adalah nilai dia punya, nilai ni lah sama ada dia akan lebih, nilainya maksimumnya berada di mana. Okey, jadi dia akan berubah lah. Okey, kemudian apabila B berubah, graf akan termampat atau mengembang. Termampat atau mengembang tu maksudnya dia punya keluk ni. Okey, kalau bila ni dia akan jadi, awak nampak dia jarak. So, kalau yang tu kembang. Kalau dia termampat maksudnya dia semakin banyak curve dia. Okey, apabila C berubah, graf akan beranjak secara menegak ke atas atau ke bawah. Nilai A mempengaruhi amplitude fungsi, nilai B mempengaruhi tempoh fungsi dan nilai C mempengaruhi kedudukan graf fungsi. Okey, so kat situ bawah ni ada penerangan. Okey. Nilai A berubah bagi sin dengan cos, nilai maksimum dan minimum berubah, amplitude fungsi sama dengan A. Okey, yang kalau tangent dia lengkung graf berubah, tiada amplitude. Kalau nilai B, kesemua tak kira graf yang mana sekalipun, tempoh fungsi akan berubah. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk, tempoh fungsi semakin berkurang. Tempoh fungsi sinus dan cosinus sama dengan 360 darjah per B dan tempoh fungsi tangent adalah 180 darjah per B. Jika nilai C berubah pula, semua pun sama, kedudukan grafnya akan berubah. Apabila C-nya lebih daripada 0, graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Maksudnya dia akan naik atas. Okey, kalau kata ni adalah di sini. Kalau ni katakan awaknya graf. Kalau sebelum ni dia kat sini, dia akan naik ke atas lagi lah.
Okey, apabila C lebih kecil daripada kosong, graf anjak C unit secara berdekat ke bawah paksi X. So, maksudnya dia akan turun dekat bahagian bawah pula. Okey, so kita tengok contoh 9. Rajah sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X bagi 0 hingga 360. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. So, A sama dengan Y sama dengan 2 sin X. Okey, ini graf yang asal dia. Okey, so awak akan tengok A itu sebab dia tukar daripada awalnya ni adalah Y sama dengan sin X. Dia tukar dikata Y sama dengan 2 sin X. Maksudnya dia ada tambah A. Yang 2 tu adalah nilai A dia. Jadi awak boleh tengok A tu sama dengan 2. Amplitude dia menjadi 2. So daripada graf tu bawah dia makin naik ke atas. Ni yang tadi kata nilai maksimum minimumnya sudah berubah. Okey, kalau tak tu nilai maksimum dia kat sini 1, sekarang ni dah jadi 2. Yang ni jadi negatif 2. Okey, B dia kata Y sama dengan sin 2X. Okey, yang itu adalah maksudnya nilai B dia berubah. Okey, awak boleh tengok dekat sini. Okey, dia jadi tempoh masanya semakin. Okey, sebab awak tengok kat sini B sama dengan 2, tempoh menjadi 360 darjah, bahagi dengan 2 dapat 180. So dia semakin mengecil. Tu yang kata jadi makin termampat. Okey, so kita tengok C, Y sama dengan sin X tambah 1. Okey, tambah 1 tu maksudnya nilai C. Sebab tadi dia ada A, dia ada B, ada C. Kalau A dia tentukan nilai maksimum, minimum. Kalau B sama ada dia semakin macam melebar ataupun dia semakin termampat. Okey, untuk yang C, okey, tambah 1 jadi graf anjak 1 unit ke atas dia bergerak sebab C dia positif, tambah 1. So dia naik ke atas daripada kalau patutnya dia kosong, dia jadi naik daripada 1. Okey, kalau D, awak tengok Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, 2 sin 2X. So awak tengok cycle dia daripada dia patutnya puncak dia sampai 1 je, sekarang ni dia naik jadi 2. Okey, yang ni akan jadi negatif 2. Tapi sebab yang ni kan, okay, ni yang saya kata bila ditambah, so dia akan jadi lebih termampat. Kalau pada dia lebar, dia jadi makin kecil dia punya cycle dia. So jadi graf ni jadi macam ni lah. Okey, yang ni pula contoh 10. Lakarkan setiap fungsi trigonometri berikut bagi 0 hingga 360. So dia bagi Y sama dengan 2 cos X tambah 1. So sama. Okey, 2 cos X tambah 1. Okey, awak tengok kat sini grafnya. Amplitude dia adalah 2. Okey, amplitude fungsi A dia sama 2, amplitude fungsi dia ialah 2. So dia naik ke atas 2. Okey, kemudian tempoh fungsi dia. Okey, awak tengok ni Okay, C dia tambah 1 jadi graf beranjak 1 unit ke atas. So sepatutnya bila kalau awak ada kata ni tak ada, dia hanya sini. Okey, tetapi disebabkan dia ada tambah ni, so dia naik lagi. Tu yang jadi grafnya macam tu. Okey, yang B, Y sama dengan tangen 0.5 X tolak 1. Okey, so graf tangen, okay, dia kata graf tangen tidak mempunyai amplitude. Okay, C dia negatif 1. So graf anjak 1 unit ke bawah. So sepatutnya dia kan kat sini, jadi dia turun ke bawah. Okey, kemudian sebab dia kata B ni adalah 0.5, so tempoh fungsi dia adalah 180 tolak bahagi dengan 0.5 dapat 360 darjah. Okey, tu kat sini. So ni latihan awak. Okey, dan akhir sekali menyelesaikan maksud membuatkan graf fungsi trigonometri. Okey, contoh 11. Graf di sebelah menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Laju ini diukur dalam liter per saat. Jika Y mewakili laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dan kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di sebelah. Berapakah laju aliran udara dalam liter per saat dan apabila masa ialah 7 saat? So, tengok ni dia punya graf dia. Okey, dia kata bila dia tarik nafas positif, bila hembus nafas dia jadi negatif. So, daripada graf, amplitude dia adalah
0.6. Okey, amplitude kan dia punya tu, baca kat sini 0.6. Jadi A dia sama dengan 0.6. Tempoh dia adalah 5 saat, maka 360 darjah per B sama dengan 5. So B sama dengan 72. Jadi tiada pergerakan ke atas atau ke bawah paksi X, maka C sama dengan 0. Okey, sebab dia nak suruh tentukan yang ini. Okey, sebab dia tak ada pergerakan atas dan bawah. Sebab dia memang graf tu macam tu, dia tak ada kata naik ke atas. Sebab tadi kan dia kata C tu untuk anjakan pada sama ada dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah daripada paksi X. Okey, boleh tak? Okey, maka fungsi yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pendawasan nombor yang ditunjukkan seperti graf ialah Y sama dengan 0.6 sin 72 X. Okey. So B, dia kata berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masanya ialah 7 saat. So Y sama dengan 0.6 sin 72X. Apabila X dia sama dengan 7, awak ganti sahaja dalam equation yang awak dapat dalam A tu tadi. Maka awak akan dapat jawapannya ialah 0.35 liter per saat. Okay, so ini latihan awak, tolong jawab.